nak tangani, nak jaga diri kita. Kemudian dalam masa yang sama kita nak mengajak, nak menyelamatkan umat lain daripada azab Allah SWT, daripada api neraka Allah SWT yang pedih. That is the challenge yang kita nak kena ambil di sini, insyaAllah. Kalau kita lihat di sini, zaman kita sekarang ini, apa yang disebut sebagai zaman fahsyat dan munkar. Siapa yang dapat hidupkan sunnah Nabi SAW di zaman fahsyat dan munkar ini, maka Allah SWT akan bagi kepada dia pahala 100 manusia. Kita nak hidup satu sunnah, kita nak hidupkan amalan yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, seperti mana kita memegang bara api. That is the challenge. Saya yakin di depan saya ni, anda rata-ratanya adalah pelajar, banyak daripada pelajar-pelajar yang lulusan sekolah agama. Mereka yang ada background agama ini, sebenarnya anda punya tanggungjawab yang lebih. Allah SWT akan tanya kamu, apa yang telah kamu buat untuk nak menyelamatkan ummah yang dalam keadaan rosak ini. Nak jawab apa? Pada Allah SWT. Saya sibuk dengan Facebook. Bahawa ni masa ada nak mamal, saya sembang dengan pelajar Chinese. Saya kata, how many times that you will read this lecture sheet? Saya tanya dia. Every one of them, saya tanya. 1, 2, 3, 4. 1 kali. Ada kata 2 kali. Ada kata 3 kali. Saya kata 3 kali is good. Kalau baca 3 kali, baca 3 kali sekurang-kurangnya, baru kita dapat tahu apa sebenarnya yang kehendak makmal tersebut. Kan? Kenapa baca sekali? Saya tanya. Dia kata kami sibuk. Malam buat apa? Ini si Chinese student. I'm not talking about Malay student. I'm talking about Chinese student. Buat apa? Waktu malam kami macam biasalah ni, main Facebook lah. Dia main Facebook. Kalau main Facebook, kalau tak main Facebook itu sebenarnya itu tidak normal. Tidak normal. How many hours that you spend? Biasa 3 to 4 hours. I thought you're busy to do revision. Ini realiti yang kita sedang depan pada kan? Buang masa. Jadi macam mana nak lahir generasi yang hebat, yang suka membaca, yang tahap scholar kesarjanaan dia tu, yang mengambil sunnah Nabi SAW. Masa saya daftar tadi, saya jumpa Masuk Pakcik umur 60 tahun. Dia dulu kerja Gerot. Dia kata, saya takutlah, dia takut nanti bersyarah kerja Islam. Tanya, mana macam banyak ni saja tak yang daftar kelas? Tak, lubang kelas ni ada ramai orang. Kenapa orang daftar sikit? Dia kata nanti takut bersyarah tadi. Kan? Pakcik tu umur 60 tahun. Ini dah sebut lifelong learning. Kan? Continuous learning. Ini yang Nabi pesan kepada kita, sentiasa belajar. Saya sahabat yang bidang dunia, cuba belajar ilmu-ilmu yang lain. Antum dah main ilmu dunia, belajar ilmu berkait dengan ilmu kemahiran yang lain. Sahabat-sahabat yang belajar bidang yang bukan bidang dunia, paralel ke ataupun dalam masa yang sama, boleh belajar bidang-bidang yang berkait dengan dunia, agar fikrah kita ni, aqliyah kita ni adalah aqliyah Islam dalam setiap tingkatan ini. InsyaAllah baru lahir orang-orang yang boleh nak memimpin ummah, insyaAllah, pada masa depan. Ini yang kita nak berdepan dengan cabaran ni. Orang yang soleh sikit, arus di luar kuat. Bila arus di luar kuat, persediaan ada mesti kuat. Kita tidak ada masa untuk bincang masalah yang petty differences. Tidak ada masa. Kumpulan Islam, kalau kat universiti, kita nak letak dia pada satu fi'ah, pada satu kumpulan. Maka ni nak kena rancang kerja yang boleh nak membentuk agar Islam dapat menguasai. Apa boleh Islam menguasai? Islam dapat mewarnai suasana kampus, suasana tempat kita berada, suasana masyarakat yang ada sekeliling, suasana pejabat yang kita berada.
kita perlu main peranan. Kalau tidak, kita akan larut. Kita akan larut mengikut arus. Contoh, larut ikut arus. Baru ni kita pergi haji. Baru ni kita lihat ramai orang pergi haji. Jemaah haji Malaysia, mentaliti kita yang tua-tua baru nak pergi haji. Berapa ramai yang dalam dewan ni yang dah daftar nak pergi haji? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan, saya nak tengok. Angkat tangan, jangan malu. Berapa persen lagi? Cuba tengok. Berapa persen? Sikit je, ya. Contoh, kita ikut arus. Sebab apa? Arus kata bila tua, bila pencen, baru jadi. Sebab tu jemaah haji lain kata, jemaah haji kita jemaah haji tomato. Tahu sebab apa? Tua-tua tu. Jemaah haji Indonesia, saya jumpa, saya pergi haji tahun 2010 tu, mereka orang yang muda-muda. Lepas trend sekitar 20-30-an dah pergi. Jadi strong, pergi, sonok pergi. Fizikal, haji ni fizikal. Itu satu contoh. Saya ambil itu contoh dari segi ibadah. Kita ambil nilai ataupun nilai arus. Sebab tu saya sebut adik-adik sekalian, kalau kita tak berhati-hati, kita akan rosak. Maksiat banyak. Maksiat banyak luasa. Di luar, belajar luar negeri, cara mereka salah dia orang. Dalam negeri sama, problem. Kalau kita biar berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran" tu kan, falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kemudian fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau yang tu pun tidak ada, tunggu bala akan turun pada kita. Baru ni hebat sungguh Amerika, sampai boleh pergi ke angkasa, sampai boleh pergi, sampai menjadi polis dunia. Tapi bila datang tentera Allah, Taufan Sandy, dia kena itu. Betul tak boleh saya cakap? Dia claim sampai boleh pergi ke Mareh, kan, Mars exploration. Tapi bila datang bala Allah Subhanahu wa taala, nobody can stop. Ada siapa pun boleh halang, kan? Melainkan izin Allah SWT. Bala Allah bila datang, dia tak kira yang baik dengan yang tidak baik, kan? Sebab tu adik-adik pelajar, pemuda-pemudi yang saya kasih sekian, saya nak beritahu kepada awal tadi yang saya sebut tadi, saya nak lahirkan bahawa sebenarnya saya kasih pada antum kerana Allah SWT. Rasa gembira, rasa hebat. Rasulullah tu memang sangat kasih pada pemuda-pemuda, kerana mereka inilah yang akan memikul mas'uliyah Islam. Imam Al-Banna, saya selalu cerita, dia jumpa dengan pemuda-pemuda. Satu hari bila dia balik daripada berdakwah, baru balik berdakwah, dia berjumpa dengan sahabat dia. Sahabat dia dapat realize yang dia nampak sangat gembira, happy sangat pada hari-hari yang lain. Dia beritahu, bila tanya kenapa, dia beritahu, hari ini saya rasa sangat gembira kerana dakwah Islam ini telah disahut oleh sekumpulan pemuda-pemuda. Dia kata, apabila risalah ini disambut oleh pemuda-pemuda, bermakna kita, fikrah yang kita nak bawa ini, dia ada masa depan, ada future, kan? Sampai hari ini, insyaAllah SWT. Jadi kalau kita tak careful, bala Allah akan mengundang Malaysia. Maukah bala mengundang Malaysia? Mau ke tak mau? Jawab soalan adik-adik, anak-anak sekalian. Kita tak mau.
Kan? Kalau tak mau nak kena buat apa? Apa benda yang